Jadi bila kita dapat sebenarnya jemaah, Iblis ni marah lah. Sebab itu dia selalu kacau kita. Bila tanya dekat subuh saja, selesai dia buat kita mengantuk. Kita sedarlah pukul 5. Subuh pukul 5.55. Dia buat ngantuk lah. Kita pun kata, tak apalah. Kau lelak lah 5 minit. 5 minit apa? 5 jam. Sebab itu, kawan-kawan selalu pesan. Kalau mau sedar pukul 4.30, pukul 5, jangan cuba baring-baring. Baring saja mimpi jauh lah kita. Ini, kenapa dia gini? Iblis. Dia kacau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang hormati pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur pada Allah Ta'ala dapat kita sama-sama lagi pada kali ini. Yang hari ini saya akan bawa tajuk ujian dan cabaran zaman sekarang. Ujian dan cabaran hidup zaman sekarang. Apa saja yang kita hadapi di dunia ni, memang semuanya itu adalah ujian daripada Allah. Kalau malam-malam kita sering baca surah Al-Mulk, banyak masjid-masjid selepas saja sembahyang Isyak dia baca surah Al-Mulk dah. Di antara ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Mulk ni ialah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ni bila kita baca tu, Allah Ta'ala dah pesan kepada kita, memang dia ciptakan manusia ni ada yang meninggal dunia macam kita hari ni. Alhamdulillah ramai yang solat jenazah. Bukan setakat hari ini saja. Tuan-tuan tengok sana, di Maghribi, di China, di Libya, berpuluh-puluh ribu berlaku kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kita ni ada yang dah meninggal dunia, ada yang masih hidup, kita semualah. Semuanya ini kata Allah, Allah Ta'ala nak uji kita siapa yang paling baik amal dia. Kenapa ditanya amal? Kerana memang kita semasa kita hidup ni ataupun di dunia ni dipanggil darul amal, tempat kita beramal, tempat kita bekerja. Di akhirat darul jaza, tempat balasan. Hari ini kita tengok kenapa Allah Ta'ala uji negara-negara yang kita jarang-jarang dengar. Tak? Kalau di Libya ni 60 tahun dulu, tak pernah berlaku lagi sejarah banjir yang besar. Tak? Hari ini mereka ditimpa berpuluh-puluh ribu meninggal dunia di Libya. Banyak mayat dia dah mereput. Ini dia. Sekali dia bawa mayat tu melalui bot mereka ni, 100 mayat sekali bawa. Nak selamatkan menggunakan bot khas. 11,000 dijangkakan terkorban dan 20,000 belum diketahui di Libya. Ini benda-benda yang menguji mereka ni kerana empangan yang dibina beberapa tahun tidak dibaiki. Satu tempat ada empangan ni namanya Bandar Derna. Ada empangan yang besar, tidak di maintenance, tidak dijaga. Kerana apa? Krisis politik di antara rakyat dan juga pemimpin. Akhirnya bila krisis itu berterusan, akhirnya empangan pecah, dan bila pecah mengorbankan puluh-puluh ribu.
Ini Allah Ta'ala datangkan ujian. Begitu juga di negara China. Yang kita dengar teknologi mereka semakin hebat sehingga mereka mencipta matahari. Nak lawan matahari yang Tuhan buat. Akhirnya datang tsunami yang sangat hebat. Tsunami dah ribu taufan yang mengorbankan ribu-ribu nyawa. Sekarang mereka menjerit-jerit macam mana bangunan runtuh. Air melempah-lempah. Datang begitu kuat, angin begitu laju, menyebabkan banyak nyawa terkorban. Begitu juga di Maghribi, di Morocco. Perkampungan satu di lereng bukit ranak semua sekali. Gempa bumi dia bukan besar sangat. Hanya 5.8 skala Richter. Tapi bangunan dia dibuat daripada tanah liat dan simen-simen yang biasa saja. Mereka anggap tidak berlaku gempa bumi, tapi akhirnya datang gempa bumi. Habis sekampung jadi rata. Sekarang mereka sedang menyelamatkan yang masih hidup dan yang dah meninggal. Tak tahulah macam mana lah. Ini tuan-tuan, benda-benda yang menguji manusia ni jika mereka melampaui had. Jika mereka melanggar perintah Allah Ta'ala datang ke ujian. Sebab itu kita ni sebagai manusia memang banyak ujian dan cabaran. Tuan-tuan baca surah Az-Zuhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang lari daripada ingatan Allah, siapa-siapa yang tak ikut saja jalan yang ditunjukkan oleh Allah, akan datang kepadanya syaitan, namanya qarin. Sebab itu di dunia ni banyak sangat krisis-krisis yang melanda. Termasuklah negara kita yang tercinta. Hari ini yang ditimpa masalah ekonomi. Makan minum kita jadi susah. Tadi saya nak beritahu nak cari telur pun telur tak ada. Telur, benda yang paling sedih sekali. Tak ada. Kalau dulu orang kampung telur ni tak termakan, rata-rata tak ayam telur. Tapi orang kampung pun dah tak beli ayam dah. Dibela oleh syarikat yang lain. Akhirnya telur tak ada. Bila kita tengok dalam telefon kita, ada telur palsu pula. Artinya datang produk daripada mana dia buat telur palsu. Maknanya berapa lama dah kita makan telur palsu, beras palsu. Ini dipanggil ujian dan cabaran dalam hidup kita. Kerana kenapa tuan-tuan? Antaranya kerana kita tidak mengikut pusaka yang telah ditinggalkan oleh Allah Ta'ala dan juga junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang tiap-tiap hari. Dalam sembahyang kita ada surah Al-Fatihah. Kita akan baca apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita minta pada Allah. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang benar. Bukan jalan-jalan yang lain. Yang sesat. Yang akhirnya membawa manusia ke tempat yang merugikan dia. Sebab kita dah tahu kehidupan kita ni ada proses dia. Di dalam Al-Quran sering kita baca lah ayat dia. Dalam surah Al-Baqarah muka yang kedua, muka yang ketiga dah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Proses tu. Daripada kita tak ada, kemudian kita lahir di dunia. Kemudian kita menghadapi kematian. Macam kita sembahyang jenazah tadi. Itu giliran dia. Nanti akan sampai pula giliran kita. Dan bila dah meninggal, bukan meninggal saja, kita dihidupkan semula.
Dan bila hidupkan semula nanti kita akan dicek balik. Kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala untuk dia berikan balasan yang sebenarnya. Kerana kita hidup di dunia ni, balasannya belum lagi sempurna. Kita sembahyang berjemaah 27 kali ganda, tapi mana dia? Orang yang mendapat habuan yang banyak, kaya mereka. Itu maknanya nak ceritakan kehidupan kita tak? Orang-orang terlibat dengan perjudian, kaya mereka. Skamer, kaya mereka. Tapi yang mengikut jalan-jalan yang betul, belum dia beri balasan. Bila balasan ni akan diberi? Nanti pada hari kiamat. Yang kita baca tadi surah Al-Qari'ah. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, dia akan mendapat balasan syurga, redha Allah. Tapi kalau mereka ringan timbangannya semasa di akhirat nanti, maka mereka akan dimasukkan kampung Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah kampung Hawiyah ni? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebab itu ujian demi ujian datang kepada manusia. Macam kita juga, anak-anak kita pergi sekolah, mesti ada ujian. Sampai-sampai anak kita, ayah, ni minggu depan ujian kepenggal pertama. Kita kata, itu maknanya sekolah pun ada ujian-ujian. Ada SPM, ada STAM, ada STPM. Kenapa ini? Ya, nak uji sejauh mana anak-anak kita ni ingat kepada pelajaran. Dan sejauh mana kedudukan dia. Ke mana dia nak hala tuju. Kalau dia berjaya dengan baik, mungkin kita hantar ke tempat-tempat tertentu. Kalau dia kurang berjaya tapi minat tukang, kita hantar vocational. Nanti dia pandai wiring sebagainya, pasal aircon, betulkan sistem PA sistem kita. Kalau dia pandai lagi, masuk mat tahfiz, jadi imam. Ini tuan-tuan ujian yang diuji sentiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa kehidupan, masa kita hidup ni. Sebab itu tadi Libya-nya, Cina-nya, Maghribinya, Arab Saudi-nya. Kalau dulu di Indonesia, Aceh, ramai yang terkorban, ratus-ratus ribu-ribu sekali terkorban. Kenapa benda ni berlaku? Allah Ta'ala dah pesan. Pagi esok surah Sajadah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah yang timpakan azab ni. Kecil je. Gempa bumi, banjir, tanah runtuh, dinisbahkan kepada Allah kecil je. Bila azab yang paling besar? Ni pada hari kiamat. Akbaru, azabul akbar, azab lebih besar. Yang Tuhan ciptakan syurga dan neraka. Walaupun dicipta neraka bukan bermakna Allah nak seksa manusia. Tak. Allah nak suruh manusia ni ingat, ini tempat mengancam manusia jika manusia ni jauh daripada jalan-jalan Allah. Terutamanya zaman-zaman sekarang banyak. Kita buka TikTok kita macam-macam. Hari ni orang boleh sebut Nabi Muhammad Allah sama saja. Padahal Nabi Muhammad Nabi, Allah tu Tuhan. Al-Quran bukan daripada Allah tetapi daripada Nabi SAW juga pun pelik. Mereka boleh isytihar dalam TikTok dia. Padahal benda ni sudah termaktub di dalam Al-Quran. Nuzul Quran kita sambut tiap-tiap tahun. Kita akan memperingati bagaimana Quran daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Sekaligus daripada langit dunia turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur selama 23 tahun. Tiba-tiba dia kata Quran bukan daripada Allah. Ini
tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebab itu kadang-kadang ditimpa macam-macam. Macam kita dengar satu orang barat dia bakar Quran. Dia bakar, dia hina Quran, akhirnya tangan dia serta-merta Tuhan balaskan jadi merah, jadi hitam tangan dia. Ini baru atas dunia tuan-tuan, belum lagi di alam akhirat. Sebab itu sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia ni, pada hamba-hambanya, diturunkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang ramai. Tak? Kemudian diturunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Akhirnya semua dimansuhkan, tinggallah kitab Al-Quranul Karim yang ada pada kita ini. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, bila kita sebut ujian dan cabaran hidup zaman sekarang, selain daripada teknologi yang canggih yang datang kepada kita ni, sebenarnya bagus, tapi disalahgunakan. Hari ni kita dengar macam-macam, WHO-nya, PBB-nya, tak tahulah mereka ni rancangnya mereka ke mana. Tapi Allah Ta'ala sudah pesan kepada kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani ni jaga-jaga, mereka takkan redha kepada orang Islam. Tapi oleh kerana dunia ni mereka yang kuasai, walaupun orang Islam ramai, tapi orang Islam asyik bergaduh je. Tengok semalam di parlimen bertekak, kita dengar pun, dia orang rakam dalam TikTok, tengok dalam parlimen bertengkar. Macam mana? Mereka wakil parlimen. Tapi bila mereka nampak bertengkar begitu, sedih kita. Sepatutnya gunakan pendekatan yang terbaik. Orang tanya kenapa beras tak ada, beritahu aja, kita akan usahakan supaya beras tu datang balik. Galakkan kepada semua orang bercocok tanam balik, tanam padi. Itu je, jangan berserang. Akhirnya perkara itu tidak dapat diselesaikan. Jadi rugi lah. Ini tuan-tuan benda yang menguji kita. Sebab itu dalam satu riwayat Allah Ta'ala mempertahankan iblis untuk bertemu. Allah Ta'ala memerintahkan iblis ni bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Allah Ta'ala arahkan iblis, awak pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jawab apa yang disoal oleh Nabi. Walaupun dia iblis, dia kena dengar, sebab iblis ni tuan-tuan ketua kepada para malaikat. Satu makhluk yang taat sepanjang masa kepada Allah, tidak pernah khianat, tapi dia dilaknat oleh Allah kerana tidak hormat kepada Adam dia. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah suruh semua makhluk hormat dan tunduk pada Adam, iblis saja tanda. Aba wastakbara. Dia kata, sorry, aku lebih mulia daripada Adam. Dengan kes itu saja dia dilaknat oleh Allah. Walaupun demikian, Allah telah perintah ke iblis ni pergi bertemu dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jawab apa yang disoalkan. Datanglah iblis menyerupai orang tua yang bertongkat. Ramai tuan-tuan orang tua yang bertongkat ni. Sebab itu tongkat-tongkat ni dia satu sunnah juga. Tapi iblis ni dia menyerupai lah. Datang menyerupai orang tua yang bertongkat. Faqala lahu, maka Nabi bersabda, bertanya, man anta? Nabi tanya orang bertongkat ni, man anta? Qala ana iblis. Aku ni iblis, kata orang tua tu. Nabi bertanya lagi, limaza ji'ta? Kenapa awak datang sini? Qala iblis ni, innallaha amarani an atika wa ujibuka. Aku diperintahkan oleh Allah datang ke sini dan suruh jawab soalan-soalan yang kau tanya. Ini tuan-tuan, dialog iblis dan juga Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mal'un. Nabi bersabda, wahai mal'un. Mal'un ni yang dilaknat. Yang dilaknat. Sebab itu kita jangan sebut orang mal'un. Mal'un. Jangan tu. Maksudnya yang dilaknat. Hanya kepada iblis saja. Kam a'da'uka min ummati. Nabi tanya, wahai iblis,
berapakah bilangan musuh-musuh engkau daripada kalangan umat aku? Dia tanya, Nabi tanya. Tapi Iblis dia jawab direct aja. Faqala Iblis, Khamsata asyara. Ada 15. Wakila Ishrun. Ada kata 20 lah. Siapa dia, kata Nabi? Iblis pun jawab. Yang pertama sekali kata Iblis, anta, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi kita ni jadi musuh dia lah sebab dia tak nak hormat kepada Nabi. Yang kedua ialah siapa dia? Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang alim berilmu, dia amalkan ilmunya. Ini semua jadi musuh Iblis. Artinya mereka ni sentiasa diuji. Sebab itu ulama-ulama yang muktabar, macam-macam ujian. Kalau negara-negara Arab sana dipenjara, ditangkap. Kenapa ditangkap? Kerana mereka ni memang melaksanakan perintah Allah. Sebarkan dakwah. Ini orang alim yang mengamalkan ilmu. Kalau dia amalkan ilmunya, diikuti oleh manusia, nescaya dunia ni akan jadi aman. Tapi tak. Orang-orang alim hari ni kadang-kadang mereka ni dipulaukan, diboikotkan. Dan dalam masa yang sama mereka juga diuji dengan berbagai-bagai ujian. Ini orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nombor 2, yang menjadi musuh Iblis. Yang ketiga, orang yang menghafal Quran dan mengamalkan isinya. Sebab itu bila tengok saja anak-anak kita masuk tahfiz, masya-Allah. Dia lain tuan-tuan dengan yang tidak hafiz. Dia punya baca pun lain. Rupanya bila kita menjadi penghafal Al-Quran dan amalkan isinya, ini juga menjadi musuh-musuh syaitan. Jadi kita jangan risaulah. Memang kita jadi bila baik ada musuh syaitan. Kalau kita soleh akan jadi hamba Allah yang taat. Itu maknanya perbezaan dia. Bila Allah suka, Iblis pun benci. Bila Iblis suka, Allah Ta'ala murka. Yang keempat, orang azan. Tok Bilal. Jangan main Tok Bilal ni. Walaupun allowance tak besar mana, tetapi Iblis juga tak suka. Dia beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tok Bilal, kerana Allah kerana Tok Bilal ni dia mengajak orang sembahyang 5 waktu. Dah hayya 'alas solah, dipanggil orang. Jadi ini Iblis paling tak suka. Sebab itu Iblis lari ketika azan dan iqamat. Masa azan saja pertempuran lari dia. Tamat pun dia lari. Tapi tengah sembahyang dia mari selalu. Kita dah mulalah lupa rakaat lah. Dah mulalah macam-macam. Ini maknanya golongan yang dibenci oleh Iblis. Yang kelima, sayang dan cinta pada orang miskin dan anak-anak yatim. Orang miskin tak banyak. Negara kita ni masya-Allah tak. Seluruh dunia lah boleh katakan datang. Di tempat saya sana ada orang Bangladesh duduk situ. Sembang-sembang ni tak pandai cakap Melayu. Miskin je tak. Rupa-rupanya dalam miskin tu gajinya besar. Gajinya katanya 7,000 sebulan. Kalau 7,000 dia balik sana kerja sini 2 tahun, kaya dia. Jadi saudagar. Walaupun apa suruh pun dia akan kerja sebab dia tahu gaji dia besar. Ini orang-orang yang dikatakan sayang dan cinta pada orang miskin dan anak-anak yatim. Mudah-mudahan mereka bila dah kaya di sini, dia tolong orang-orang sana, orang-orang tempat dia. Yang keenam, hati yang pengasih. Siapa-siapa yang hati dia pengasih, juga akan dibenci oleh syaitan. Sebab itu hari ni banyak orang hatinya keras-keras. Dia dah berkawan dengan syaitan. Kadang-kadang terlalu straight. Pemarah sebagainya.
Terutamanya hal-hal jalan raya kan ni banyak. Isu-isu berkaitan dengan ke jalan raya. Orang sekarang ni main ambil gambar je. Oh, dah. Ini maknanya kita mesti ada hati yang pengasih. Hati pengasih, sayang tak? Macam mana orang sesak jalan raya bagainya nak atasi harga minyak macam mana tak? Barang-barang. Ini kena ada. Hati yang pengasih, dia akan uruskan dengan baik. Tapi kalau kita jadi hati yang pengasih, kita juga jadi musuh syaitan. Yang ketujuh, merendahkan diri kepada kebenaran. Benda-benda benar kita hormati. Benda-benda yang benar jangan kita bantah, kita hormati. Ini benda yang dibenci oleh syaitan. Tapi kalau benda yang benar, benda yang salah, kita naikkan, ini syaitan. Ini geng akulah. Kemudian yang ke-8, pemuda yang taat kepada Allah. Dalam hadis yang kita baca selalu tu, yang 7 golongan dapat naungan arash ialah syababun. Syababun yang sentiasa, pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah. Orang muda. Nak cari orang muda yang kuat ibadat ni bukan senang. Tapi kalau mereka muda-muda ada masjid, maya jemaah, ini antara golongan-golongan yang dibenci oleh iblis. Tetapi dalam masa yang sama disukai oleh Allah. Yang ke-9, orang yang makan daripada makanan yang halal. Makanan yang halal, makanan pun kita takut ini. Macam-macam makanan yang kita tak. Jika diuruskan oleh orang-orang yang tidak menentu sebab itu, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita makan dengan hasil tangan kita sendiri. Tapi tak bolehlah semua dapat kita buat, kecuali ada orang ni bahagian ternakan ayam. Kita tahu ada orang Melayu kita ternak ayam. Kita tahu bahagian apa? Kedai makan yang diuruskan oleh orang Melayu Islam. Itu dia panggil benda yang berkaitan dengan makanan kita. Sebab kita risau makanan-makanan ini yang berbagai-bagai tak? yang tidak mengikut apa yang sebenar. Kadang-kadang dengar saja kita ayamnya ada masalah hal sembelihan. Kita dengar daging dari import daripada tempat yang tak menentu tak? Jadi ini yang disuruh kita ternak sendiri ni. Terutamanya bahagian ternakan menjadi sunnah Nabi. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim, semua ternak. Apatah lagi dekat-dekat dengan musim perayaan, hari raya korban, ataupun hari-hari kenduri kahwin, mesti kita nak cari binatang. Tapi kalau binatang tak cukup, ini pun jadi masalah. Jadi orang yang makan daripada makanan-makanan yang halal. 2 pemuda yang berkahwin kerana sayang, saling kasih mengasihi kerana Allah, juga mendapat juga dibenci oleh syaitan. 2 pemuda yang berkahwin kerana saling kasih mengasihi kerana Allah. Ini maknanya dia berkasih dan berkahwin. Sebab itu bila berkahwin saja menangis iblis. Kalau kita baca dalam riwayat lain, bila seseorang tu berkahwin saja, syaitan yang sentiasa mengasuk dia tu menangis. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak hasut dah. Sebelum ni dia boleh hasut supaya buat benda haram. Tapi bila kahwin, maknanya sudah dihalalkan oleh Allah Ta'ala tubuh badan isteri dia. Jadi iblis tak boleh kacau. Ini maknanya di antara musuh-musuh iblis. Jadi kita tahu bilangan-bilangan musuh ni, maka kita jaga-jaga. Yang ke-11, yang menjadi musuh iblis apa dia? Orang yang jaga solat berjemaah. Itu kita nak sembang jemaah ni bukan senang. Hari ni orang viral balik masjid Temeloh Jaya. Bayang subuh dia macam sembang Jumaat. Jadi kita pun nak gitu jugalah. Macam mana mereka tu boleh buat selain daripada taman perumahan dia banyak dekat Temeloh Jaya tu. Walaupun tak banyak, kita tak dapat macam sembang Jumaat,
Tapi sekurang-kurangnya dapat sampai 10 saf. Sekarang ni 5 saf, 4 saf tu biasa dah. Kita nak sampai 10 saf ataupun penuh kawasan kapel ni. Ditanya di Temu Ramah kepada pengurusi masjid dia, kata dia memang sering galakkan orang ni sembahyang jemaah. Selalu keluarkan bina-bina tentang sembahyang jemaah. Lama kelamaan makan masa juga dah. Akhirnya sekarang tak payah kempen dah, masing-masing sedang. Ini semua ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kita dapat sembahyang jemaah, iblis ni marah lah. Sebab itu dia selalu kacau kita. Bila tayang dekat subuh saja, selesai dia buat kita mengantuk. Kita sedar pukul 5. Subuh pukul 5.55. Dia buat mengantuk lah. Kita pun kata, tak apalah. Kau lelak lah 5 minit. 5 minit apa? 5 jam. Sebab itu, kawan-kawan selalu pesan, kalau mau sedar pukul 4.30, pukul 5, jangan cuba baring-baring. Baring saja mimpi jauh lah kita. Ini, kenapa dia gini? Iblis. Dia kacau kita. Yang ke-12, solat malam. Solat malam maknanya main tahajud lah. Sama ada kita bangun awal sikit sebelum subuh ataupun bangun pukul 3 pagi. Tapi nak bangun 3 pagi kadang-kadang takut je. Orang semua tak ada. Ini maknanya benda-benda yang diceritakan oleh iblis. Yang ke-13, orang yang kawal diri dia daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Benda-benda haram kita tahu tak? Lorong-lorong ni semua kita tahu. Tapi kita kawal. Ini juga golongan yang iblis marah. Yang dia suka, try lah, kita try. Bila try ni, bahaya lah. Try sekali, nak try 2 kali. Yang ke-14, golongan yang suka menasihat. Golongan penasihat, bukan apa ni, tuan penasihat. Tuan penasihat tak menentu lah. Sebab itu hari ni banyak menteri besar ada penasihat dia, yang Tuan Agong ada penasihat dia. Kita di rumah pun ada penasihat kita. Jadi penasihat ni penasihat yang baik-baik pun jadi musuh kepada iblis. Tapi kalau penasihat yang lain, yang sebaliknya akan jadi golongan dia lah. 15, orang yang dapat jaga wuduknya. Wuduk kita nak jaga tak? Kalau kita baca dalam kisah-kisah silam, ada ulama' dia wuduknya daripada isyak boleh sampai subuh. Kita tak larat lah isyak sampai subuh. Artinya dia tak tidur. Kalau tidur pun tidur duduk. Ini golongan yang sentiasa jaga wuduknya. Yang ke-16, orang dermawan, suka menderma. Tak kira apa saja tak, suka menderma. Sebab itu baru-baru ni orang zaman dulu lah, dia tengok orang kaya ni selalu menderma. Akhirnya kita tanya, tuan nak tanya sikit, apa rahsia ni tuan ni suka sangat menderma ni? Ada nama-nama tak ingat lah saya. Kata dia orang kaya ni, dia kata bukan saya suka menderma, saya kirim harta saya tu melalui orang ni untuk saya ambil di akhirat nanti. Maksudnya yang kita derma ni bukan derma saja tuan-tuan, dan dapat pahala. Ataupun derma kita ni lah simpanan sebenar harta kita di akhirat nanti. Yang ada atas dunia ni belum lagi tentu hak kita. Kita pergi Kuala Lumpur sampai tengah jalan kereta pecah tayar. Pecah tayar pula tak perasan. Kita bawa juga. Habis dia makan tayar hancur. Kita pakai tayar spare, sampai tengah jalan kedai dah tutup malam. Sampai Kuala Lumpur, kedai tayar kata bukan tayar satu je, 2 tayar pun rosak. Tukar 2, habis 800. Itu nak ceritakan duit yang daripada kita ni belum tentu hak kita. Kedai workshop lah. Yang hak kita sebenarnya hak mana? Yang kita beri kepada orang. Yang kita beri ke tak? Sebab itu kadang-kadang ada masa kita ralat juga tak? Tak. Kita kadang-kadang ada masa kita ralat tu apa? Tak sempat nak beri. Kenapa tak sempat nak beri? Kadang-kadang hati kita lah dia kacau. Dia kacau tak? Walaupun orang ni kadang-kadang setiap masa minta derma.
Derma pun belum tahu derma yang betul. Kalau kita tengok dalam orang ambil gambar tu, duduk atas jambat, duduk kaki kudung lah. Rupanya dia lipat kaki dia. Kawan ni jalan-jalan, dia lemparnya tikus tu. Keluar kaki dia. Tak. Saja nak bagi terkejut dah. Keluarkan lempar tikus ke cicak. Lari dia terkejut. Rupanya ada kaki dia. Bapak penipu. Ini tu kita tak ada kata apa lah. Memang banyak golongan penipu ni tuan-tuan. Tak. Tapi yang betul-betul susah memang ada. Ini orang yang dermawan. Yang ke-17, orang yang percayakan. Orang yang percayakan dan ni kisah lain. Orang yang percayakan dam seekor lembu. Tak tahu bukan ni. Bagus akhlaknya. Yang seterusnya orang yang bagus akhlaknya. Maknanya tingkah laku dia baik, bersopan santun, tapi janganlah baik saja. Dalam baik tu dia mengambil kesempatan daripada kita, tahu. Bagi yang baik sungguh. Yang seterusnya berbakti pada golongan-golongan anak-anak yatim. Berbakti pada golongan anak yatim. Dia ditambah sini, tak? Berbakti kepada janda dan anak yatim. Tapi kita sebut janda kan masalah pula. Memang ini ramai golongan-golongan ibu tunggal ni. Sebab itu orang nak bina rumah anak yatim banyak. Tapi siapa yang nak bela ibu kepada anak yatim tu? Rupanya mereka kalau kita tolong pun mendapat anugerah Allah Ta'ala. Dibenci oleh iblis. Tapi kita nak tolong, kita pula jadi masalah. Suasana kita tidak menggalakkan ke situ. Walhal ramai yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang terdengar kita di Indonesia umur 18 tahun dah jadi ibu tunggal. Bukan kenapa? Kerana suami dia lari, tak ada duit nak belanja. Rumah pun pakai dapur kayu je, minyak tak ada. Susah sangat. Kadang-kadang dia beri cadangan. Kalau ada orang Malaysia nak, bolehlah. Itu adalah cerita orang susah. Kita boleh sangat tolong tapi berperang pula. Kemudian berbakti pada yakin rezeki dijamin. Ini siapa-siapa yang rezeki dia yakin jamin pun iblis marah. Yang disuruh supaya kita ni tak yakin dengan rezeki kita. Takut semua dah. Macam manalah kita ni lah. Tapi Allah telah beritahu rezeki kita ni sudah ditetapkan. Walaupun masalah berasnya, masalah minyaknya. Tapi jangan risau. Dah. Adalah habuan-habuan rezeki yang akan datang. Yang kita tak sangka-sangka. Dengan syarat kita berdoalah kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang bersiap-siap untuk meninggal dunia. Pun iblis marah dah. Dia suruh kita bersiap-siap untuk mati. Maksudnya apa? Kita tahu mati ni masa-masa dia. Apatah lagi malaikat Israel dah beri tanda. Malaikat Israel dah mewasiatkan kepada kita ni tanda-tanda dia. Apa dia? Kita punya rambut dah berubah daripada hitam kepada putih. Mata kita daripada terang kepada kelabu. Kita punya sendi-sendi kita daripada kuat kepada lemah. Itu dipanggil wasiat daripada malaikat Israel. Maka bila kita tahu wasiat-wasiat tu, maka kita bersedialah tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang ada kawan-kawan besar, bila umur kita dah 60 tahun ni, kita cuba kontrol lah. Maknanya slow sikit hal-hal dunia ni. Kenapa slow sikit? Sebab kita dah sampai ke penghujungnya. Tapi walaupun sampai penghujung, kita mana tahu umur kita ni. Dah. Ini tuan-tuan, sebab itu ujian akhir zaman ni macam-macam. Apatah lagi yang Nabi pernah sebut, penyakit umat-umat dahulu. Sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala al-asharu wal bataru wat takasuru wat tanajusu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakunal baghi. Rawahul Hakim. Nabi bersabda,
Akhir zaman nanti apa dia? Umat aku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat-sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat dahulu tu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah yang pertama terlalu banyak seronok. Sekarang kita tengok seronok tu melampau-lampau. Di pantai, di darat, di hutan, orang berseronok. Kalau mereka seronok dengan cara yang baik, tak apa. Ni seronok kadang-kadang sampai tahap melebihi had. Seronok, disuruh kita seronok, tapi jangan over seronok tu. Yang kedua, terlalu mewah. Mewah itu memang hak kita, tapi kalau mewah dia melebihi had, ini pun bahaya. Akhirnya mereka sanggup buat apa saja. Yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin. Harta ni, apatah lagi kalau orang tu memang harta dia banyak, tak cukup lagi dengan harta dia, akhirnya tak ada yang dia guna, harta tu tinggal saja. Kemudian yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Ini yang kita tengok hari ni, kadang-kadang mereka bertekak dengan hal-hal berkaitan dengan duniawi ni yang banyak berlaku. Bukan setakat di tempat kita saja, di luar-luar negara sana ada, di Arab Saudi, di Maghribi, di China. Mereka ni memang hari ni berebut-rebut. Akhirnya bila berebut, datanglah apa dia? Saling marah memarahi, dan akhirnya datang hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Ini tuan-tuan, ujian dan cabaran hidup kita di akhir zaman. Maka sama-sama kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Kerana bila berlaku saja krisis-krisis yang begini, ia akan menimpa kita jadi masalah. Akhirnya kita nak hidup pun jadi susah, macam orang Palestin. Mereka sentiasa diburu, di masjid mereka ditembak. Ini bila kita tak ikut peraturan-peraturan. Sebab itu, di antara pesanan Nabi lagi apa dia? Yakunu akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Nabi bersabda apa dia? Akan datang di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Orang ibadah jahil, maksudnya apa? Dia tak nak belajar. Dia tak nuntut ilmu. Bila kita ada kuliah, dia kata, apalah kuliah-kuliah ni? Yang ngajar ni siapa ni? Dia rendah-rendahkan. Walhal, kalau dia kata dia hebat, mari dia ngajar. Tak, dia suka mempelekeh ataupun merendah-rendahkan saja. Akhirnya, banyak orang yang tak ada ilmu. Sembahyang pakai ikut dan je. Tamaninah tak ada. Tak. Rukun-rukun dia tak ikut dengan baik. Terutamanya masa nak bangun rakaat kedua. Imam nak bangun rakaat kedua, imam slow motion je. Allah, makmum dah bangkit dah belakang. Sebab itu imam kena berjaga-jaga. Dia tahu makmum ni muda-muda, jangan sebut Allah lagi. Biar dia gerak dulu. Gerak dulu ni, baru sebut Allah Akbar. Kalau tidak, makmum potong dia. Bila makmum potong, sembahyang makmum jadi masalah. Kadang-kadang bukan sebab orang saja. Kerana imam ni, dia slow sangat bangun. Banyak saya tengok dekat masjid-masjid. Sama-sama kita perbaiki. Bukan kita nak maknanya memanglah kita sembahyang ni dengan beradab-adab. Tapi jaga-jaga orang belakang sana. Nabi dah pesan siapa-siapa yang mendahului imam, kepalanya seperti kaldai. Seperti kepala kaldai. Katanya dia kena tengok dulu makmum. Tapi kalau ramai-ramai nak tengok macam mana? Tak nampak lah. Depan nampak, orang belakang tak nampak. Yang paling dahsyat tu tuan imam lupa terus rukuk. Lepas baca Fatihah terus sujud, lupa rukuk. Makmum belakang, depan nampak, belakang tak nampak. Lagi bahaya lah. Sebab itu kena berjaga-jaga dalam hal-hal sembahyang.
Jadi Nabi bersabda, selagi akan datang di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Ulama pula mereka ni kadang-kadang tidak mau mengajar ataupun memberi contoh. Sebab itu golongan ulama ni besar sangat dia punya peranan dia dalam menunaikan ibadah, dalam berjaga. Sebab itu bila mereka berucap, ucapan mereka ni akan dikaji oleh pengkaji-pengkaji. Nabi menerangkan di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasik. Orang jahil suka ke masjid, suka pergi jemaah tapi dia tak nak belajar. Akhirnya dia tak tahu. Ini maknanya. Sebenarnya Nabi sabda ni, sebenarnya syaitan telah berusaha. Ini semua jarum-jarum syaitan. Untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Orang jahil dia suruh sering datang ibadah. Orang yang dah alim, dia tak mari pula. Itu dia cucuk. Dia kata, mu tak payah marilah. Mu dah ilmu tinggi. Itu maksudnya yang disebutkan dalam hadis ni. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang berlainan pula. Bagi orang yang jahil, syaitan selalu menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadah. Kerana ibadah orang yang jahil tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Syaitan tak mahu orang jahil ni rajin mengaji, mendengar kuliah. Kerana bila mengaji, belajar, mereka akan memperbaiki ibadahnya. Itu kerja syaitan. Tapi kita datanglah. Walaupun dia mana, walaupun baca fadail bagi-bagi. Jangan main tuan-tuan, ada kesan. Bagi-bagi dengar, dia baca fadail je. Kelebihan orang datang main jemaah, kelebihan zikir. Masya Allah. Ini jarum-jarum syaitan. Dia suruh kita jangan belajar. Syaitan tak mahu orang jahil itu rajin belajar, mengaji. Kerana bila ia belajar, mengaji, ia akan memperbaiki ibadahnya. Maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Ta'ala, yang berarti kekalahan kepada syaitan. Begitu pula halnya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas beribadat pula. Mu tak payah pergi masjid lah. Mu dah terror dah. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan sehingga si alim itu meninggalkan kefarduannya. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah, bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Itulah kejayaan syaitan dalam usaha. Jadi syaitan ini dia gunakan macam-macam cara dah. Sebab itu untuk mengelakkan daripada hasutan syaitan dan iblis ni, tak ada cara lain ialah kita kembali ingat kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi beritahu musuh-musuh, kita cuba baikilah. Kalau tadi disenaraikan 15 musuh iblis, kita jangan jadi musuh dia. Dia benci kepada orang sembahyang jemaah, kita datanglah sembahyang jemaah. Dia benci kepada orang yang berilmu, kita belajarlah. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila iblis dapat kita jauhi, kita mendekati titah perintah Allah, utamanya di bulan Rabiul Awal ni, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak fadilat dan kelebihannya. Umat-umat dahulu semua berangan-angan nak jadi umat Muhammad ni. Antaranya apa fadilatnya? Niat saja mendapat pahala. Bila kita buat, digandakan 10 kali ganda, bahkan sampai 700 kali ganda. Tetapi kita niat untuk buat buruk, buat jahat, niat belum ditulis, kita buat baru ditanda 1. Maknanya kalau kita bayangkan ganjaran ini, sudah tentu tidak ada yang akan masuk neraka. Semua akan ke syurga. Kerana amal kita diganda-gandakan. Maka sama-sama kita kembali ingat kepada apa yang datang daripada Allah. Walaupun ujian dan cabarannya berbagai-bagai, tapi yang kita kena ingat ialah apa dia? Allah Ta'ala beritahu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa saja kepada Allah, insya-Allah Allah akan buka jalan-jalan keluar. Ada saja. Walaupun kita dengar kesempitan, kesusahan, sama ada makanan, minuman, tempat tinggal, tapi bila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan-jalan kita dan akan menganugerahkan rezeki yang kita tak sangka-sangka, insya-Allah. Inilah janji Allah Ta'ala. Maka walaupun banyak ujian, banyak cabaran, tetapi ingat kita, itu hanya seketika saja di dunia. Habis masa di dunia, akan dapat nikmat yang tidak habis-habis, yang dipanggil apa? Balasan yang dalam surah Alam Nashrah tu, dah. Surah apa? Dipanggil ibadah yang balasan yang kekal selama-lamanya. Atas dunia ni tempat yang seketika saja. Jadi sama-sama kita kembali kepada jalan Allah, dan insya-Allah bila kita bertakwa dan kita menunaikan titah perintahnya, insya-Allah kerahmatan, keberkatan akan dianugerahkan seperti mana yang sering kita dengar, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.